Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung lagi PDPR kita yang akan berlangsung selama 5 minggu. Setakat ni lah, mungkin tambah, mungkin berkurang. Okey, tolong buka modul. Kita akan tengok satu topik terakhir, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan perfaktoran. Dalam modul tu muka surat 24 ya. Tolong buka muka surat 24. Kita akan tengok rumus algebra. Okey. Kita dah belajar juga dulu, kamu belajar rumus algebra tu kita tulis y sama dengan mx plus c. Okey, rumus algebra ni saya terangkan secara lisan dululah. Jadi kita tengok contoh. Rumus algebra tu dia kata ada ciptakan daripada dua benda, itu pemboleh ubah dan juga pemalar. Pemboleh ubah ni yang macam kita belajar yang x tambah y, itulah semua huruf tu boleh ubah. Pemalar tu adalah satu kuantiti yang bernilai tetap, iaitu nombor lah, satu nombor. Okey. Rumus kita boleh ubah, kita boleh wakilkan dengan huruf abjad. Contohnya masa kita letak huruf T, sepadu huruf V, luas huruf A. Okay, rumus ialah persamaan yang mengaitkan dua atau lebih pemboleh ubah. Itu rumus. Dia macam persamaan algebra lah. Dia adalah satu persamaan algebra. Okay, baik. Kita tengok pada contoh dulu. Okay, kita tengok dulu apa benda perkara rumus ni dulu. Okey, ni adalah satu rumus. Okey, ni dah ada 4 rumus. Y sama dengan 2x tambah 3, A sama dengan B tambah 6, M sama dengan 2 tambah N, C sama dengan 3 tolak D. Ini adalah semua ni adalah 4 persamaan algebra. Okey. Yang semua ni persamaan algebra yang mempunyai berapa pemboleh ubah? Okey, dua pemboleh ni, Y dan X, A dan B, M dan N, dan C dan D. Okey. Soalan selalu dia suruh kata jadikan sekian-sekian huruf ini sebagai perkara rumus. Okey, maksud perkara rumus, perkara rumus tu huruf yang kita nak jadikan dia perkara rumus tu mesti duduk sebelah kiri, yang lain duduk sebelah kanan. Contoh A sama dengan 7 tolak B. Okey, yang ini adalah satu perkara rumus yang dia buat A sebagai dia punya perkara rumus. Okey, kalau tulis A tolak 6 sama dengan 7, kita belum lagi kata A sebagai perkara rumus. Nak jadikan perkara rumus, A tu mesti duduk sebelah seorang-seorang, duduk sebelah kiri. Yang 6 ni mesti duduk sebelah kanan. Okey, kita tengok nombor 1 ni. Apakah perkara rumus bagi Y sama dengan 2X tambah 3? Okey, iaitu Y. Y adalah perkara rumus. Apakah perkara rumus bagi A sama dengan B tambah 6? Perkara rumus dia adalah huruf A. Apakah perkara rumus bagi M sama dengan 2 tambah N? Perkara rumus dia adalah M. Apakah perkara rumus bagi C sama dengan 3 tolak D? Perkara rumus dia adalah C. Okay, so kesimpulan dia, perkara rumus ni adalah huruf yang diletakkan di sebelah kiri. Itu adalah perkara rumus. Soalan selalu dia suruh jadikan huruf Y sebagai perkara rumus. Jadi huruf Y itu mesti duduk sebelah kiri, yang lain mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okay, lepas kita tahu apa itu perkara rumus, sekarang kita nak tukar satu persamaan algebra mengikutkan rumus yang soalan hendak lah. Sebagai contoh, okey, contoh sekarang ni kita ada satu persamaan X tambah Y sama dengan 6. Okey,
Sekarang yang pertama saya nak contoh, saya nak jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi X tulis siap-siap sebelah kiri, terus tulis X sama dengan X sama dengan, sekarang ni siapa duduk sebelah kanan? Duduk sebelah kanan sekarang adalah 6. Sekarang siapa yang duduk sebelah kiri tapi dia kena sepatutnya duduk sebelah kanan? Y. Sebab kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi X duduk sebelah kiri, Y mesti dipindahkan. So positif Y bila kita pindah ke kanan akan jadi negatif Y. So jawapan dia X sama dengan 6 tolak Y. Seterusnya, A tolak B sama dengan 7. Jadikan A sebagai perkara rumus. A sebagai perkara rumus. Tapi ada satu yang kacau, iaitu negatif B. So tulis siap-siap A sama dengan 7 ni memang penduduk asal duduk belah kanan, salin balik, yang akan datang adalah negatif B. Bila negatif B dipindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi positif B. Okey, tolong kita ingat balik. Kalau positif pindah jadi negatif, kalau negatif pindah jadi positif, kalau darab pindah jadi bahagi, kalau bahagi pindah jadi darab. Okey. C. M tolak N sama dengan 8. Jadikan M sebagai perkara rumus. Jadi M tulis siap-siap, penduduk asal adalah 8, yang berhijrah adalah negatif N. Bila dia berhijrah, dia akan jadi dan contoh tadi saya cakap, kalau negatif akan jadi positif. So 8 akan jadi tambah N. Ini adalah M sama dengan 8 tambah N. Okey, sekarang tengok D. Saya nak jadikan Q sebagai perkara rumus. Sekarang yang ganggu ada dua, P dan negatif 6. Kedua-dua ni mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, jangan takut. Perkara rumus salin dulu. Q sama dengan, sekarang ni ada nombor kosong kan, tulis balik dia lah kosong. Okey, pindah ke mana dulu? Pindah P dulu lah. Okey, P positif P kan, tak nampak maksudnya positif. Positif P dipindahkan ke sebelah kanan akan jadi negatif P. Negatif 6 dipindahkan ke sebelah kanan akan jadi positif 6. So masuk dalam kalkulator, 0 tambah 6 dapat 6. 6 tolak P. Okey. E. 4 tambah P sama dengan Q. Saya nak jadikan P sebagai perkara rumus. P sebagai perkara rumus. So nombor 4 ni mesti dipindahkan. Salin balik P sama dengan Q ni penduduk asal, salin balik. Yang akan mari adalah positif 4. Positif 4 bawa ke kanan akan jadi negatif 4. Okey, perkara rumus ni ikut soalan lah. Kalau soalan tu kata P, P lah. Kalau Q, Q lah. Ini saya yang tentukan. Okey, soalan seterusnya. Q tolak S sama dengan 10. Okey, Q tolak S sama dengan 10. Saya nak jadikan S sebagai perkara rumus. Okey, jadi Q ni mesti dipindahkan. So, negatif S sama dengan 10. Ni positif, bawa ke kanan jadi negatif tolak Q. Okey, ada negatif dekat sini. Ingat, bila kita nak saya nak S sebagai perkara rumus, bukan negatif S. Jadi negatif ni mesti dihapuskan. Untuk menghapuskan negatif di perkara rumus, kita kena darabkan negatif S dengan negatif. Negatif darab negatif S sama dengan negatif 10 tolak Q. Okey, bila negatif bertemu negatif akan jadi positif. SS sama dengan negatif 10 tolak Q. Ataupun kita nak masukkan negatif darab 10, negatif 10. Negatif darab negatif Q, positif Q.
Okey, jadikan A sebagai perkara rumus. Saya nak A jadi perkara rumus. So 4A sama dengan, ni dipindahkan sebelah kanan jadi 8 tambah B. Okey, pindahkan dulu yang tak kena mengena, tak melekat dengan A ni, sebab A dia bukan rumus. Okey, sekarang dah selesai. Tapi ada kacau lagi, nombor 4. 4 dan A ni hubungannya dah rap. Ingat, kalau dia tak ada nampak, dia duduk rapat-rapat, maksudnya hubungan dia orang dah rap. Jadi bila dah rap, kita pindahkan 4 ke sebelah sana. Kita pindahkan 4 ni sebelah sana, dia akan jadi bahagi 8 tambah B bahagi 4. Mesti bahagi ni semua pada persamaan sebelah kanan ni. Okey. Okey, jadikan X sebagai perkara rumus. Okey, sekarang kita bawa dulu Y, sebab X3 ni melekat dengan X. Jangan bawa dulu, bawa yang tak kena mengena. So 3X sama dengan 6 tambah Y. Kenapa tambah? Sebab ni negatif, bawa ke kanan jadi positif. So X sama dengan 6 tambah Y. Ini darab, bawa ke kanan jadi bahagi. Simple je. Okey. Hai. Nanti kalau kamu tak faham, kamu ulang banyak-banyak kali. Macam gitu. Kalau saya ngajar nanti, kamu dapat ulang sekali je, tak faham, jenuh nak cari, tanya saya balik. Okey. So, saya nak jadikan C sebagai perkara rumus. So, 4C sama dengan D. Ini negatif 5, bawa kanan jadi positif 5. Jadi C sama dengan D tambah 5. Ini darab, bawa kanan jadi bahagi. Okey. Okey, tengok seterusnya. Ni soalan lain sikit. Saya nak jadikan P sebagai perkara rumus. Jadi 2 dan Q mesti dibawa ke sebelah kanan. So P per 2 sama dengan, jangan kacau 2 ni lagi, kacau Q dulu. Q tak ada dekat dengan P. So 3 tolak Q. Ni positif, bawa kanan jadi negatif. Apa hubungan P dengan 2 ni? Hubungannya bahagi. Bila bawa ke kanan akan jadi 2 ni, bawa ke kanan akan jadi darab sebab dia bahagi. So 3 tolak Q darab 2. Darab buat kurungan. Ini jawapan dia. Ataupun nak masukkan 3 darab 2 6. Q tolak Q darab 2 negatif 2Q. Dua-dua boleh terima. Okay, last one. Okay, tengok. Okey, sekarang ni saya nak jadikan E sebagai perkara rumus. So, kita kena bawa 3 F dan 2 ni ke sebelah kanan. Okey, ni rumus sikit. Tengok. Okey, tengok soalan terakhir. 2E per 3 tolak F sama dengan 4. Saya nak jadikan E sebagai perkara rumus. So 2, 3 dan F ni mesti dibawa ke sebelah kanan. So jangan kacau 2 per 3, kacau F dulu sebab F tak kena mengena dengan E. Sama dengan 4 negatif F bawa ke kanan jadi positif F. Okay, so macam mana nak bawa 2 per 3 ke sebelah sana? Okay, 2 per 3 ni bentuk lain dia 2E per 3 sama dengan 4 tambah F. Okay, kita bawa dulu 3 ni, sebab ni rapat sangat kan, kita bawa 3 dulu. Okay, bawa 3 ke sana, ni bahagi, bawa sana jadi darab 2E sama dengan 4 tambah F darab 3. Okey, sekarang dah selesai. Sekarang baru kita bawa 2 ni. 2 ni berhubungan dengan E ni adalah darab. Bila kita bawa ke kanan, dia akan jadi 4 tambah F kurungan 3 bahagi 2. Selesai. Matlamat dia nak jadikan E sebagai perkara rumus. Jadi E mesti duduk seorang-seorang. E yang positif. Okey.